Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Hari ini kita akan bincangkan bab 9, iaitu praktiskan diri 9.2C, muka surat buku teks muka surat 252. Untuk sesi pada kali ini, cikgu hanya akan bincangkan soalan nombor 1, 2 dan 3 saja. Kemudian untuk perbincangan seterusnya kita akan jalankan soalan nombor 4, nombor 5 dan nombor 6. Okey, jangan lupa tekan butang subscribe untuk mendapatkan video yang terkini daripada Cikgu Buku Teks. Cuba try. Seterusnya kita tengok pada soalan nombor 1 dilabel sebagai S1 di sini, di mana ada terdapat kotak K dengan kotak L. Ada 4 kad dilabel dengan BAYU, 4 kad dengan huruf D ialah BAYU. Kemudian kotak L terdiri pada 1, 2 dan 3. Okey, soalannya ialah, keyword pada soalan ni ialah kita kena senaraikan kesudahan yang mungkin dan seterusnya kita kena hitungkan kebarangkalian huruf vokal dan genap. Okay, kita ada dua kaedah. Satu boleh gunakan hukum pendarapan kebarangkalian. Tapi sebelum kita nak gunakan hukum pendarapan kebarangkalian, kita terlebih dahulu sebenarnya perlu menyerahkan dulu kesudahan yang mungkin bagi peristiwa mendapatkan huruf vokal dan nombor genap. Okay, jadi langkah yang pertama ialah kita perlu senaraikan, kita perlu buat dalam bentuk gambar rajah pokok ataupun boleh juga buat dalam bentuk jadual. Saya cadangkan sini kita buat gambar rajah pokok. Okey, kotak K terdiri pada B, A, Y, U. Okey, dia ambil sekeping pada K dan sekeping pada L. Okey, sorry sini dia letakkan nombor 5 ni. 1, 2, 5. Okey, kotak seterusnya, kotak L terdiri daripada nombor 1, 2 dengan 5. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 1, 2. 1, 2, 5. Okey, jadi sini saya buat pecahan macam ni, kotak K dengan kotak L dalam bentuk gambar rajah pokok. Dia akan dapat pada kotak K terlebih dahulu, kemudian ambil kotak L. Jadi kemungkinan kesudahan yang mungkin, kesudahan dia mungkin akan dapat B1, B2, B5. Kisahnya ialah A1, A2, A5, Y1, Y2, Y5. Soalnya mungkin akan dapat U1, U2, U5. Okey, jadi bila kita senaraikan sebenarnya kita akan dapat sini senarai dia adalah 12. Okey, jadi saya buat dalam bentuk ruang sampel. S sama dengan B1, B2, B5, A1, A2, A5, Y1, Y2, Y5, U1, U2, U5. Okey, yang ni ialah ruang sampel ya, bagi kesudahan yang mungkin bagi kotak L dan kotak K dan juga kotak L. Okey, jadi bila kita dah senaraikan kesudahan yang mungkin ataupun kita senaraikan ruang sampel, barulah kita boleh senaraikan huruf vokal dan huruf genap. Okey, jadi huruf vokal dan nombor genap. Okey, jadi pada senarai ini kita tengok vokal dan genap. Jadi vokal tu ialah merujuk kepada huruf vokal tu merujuk pada huruf A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Manakala genap tu merujuk pada nombor 2, 4, 6 dan seterusnya. Okey, jadi daripada senarai ini sebenarnya kita hanya merujuk pada huruf A dan U.
Manakala dalam nombor genap dalam kotak L kita merujuk pada nombor 2 sahaja. Okay, jadi kalau ada pasangan yang ada vokal dan genap, maka kita boleh ambil dia sebagai huruf vokal dan kesudahan yang mungkin bagi huruf vokal dan nombor genap. Okay, jadi sini B1 tak boleh ambil. Kita hanya boleh ambil A2. Okay, A2. Okay, A2 kita boleh ambil. Lagi yang kita boleh ambil sebab dia gabungan antara vokal dan genap. Vokal dan genap, A5 tak boleh. Kemudian kita ada lagi ialah U2. Okay, ada lagi tak bila kita senaraikan tu? Bila kita senaraikan, ada lagi tak daripada senarai tu? Okay, sebenarnya tak ada dah senarai dia tu. Jadi kita akan dapat sini, senarai dia ialah kesudahan yang mungkin bagi kebarangkalian di sini ialah kita akan dapat A2 dan juga U2. Okay, jadi daripada formula kebarangkalian PA sama dengan NA per NS, di mana PA kita merujuk pada peristiwa mendapatkan kebarangkalian huruf vokal dan huruf genap. Jadi sini akan dapat daripada senarai yang biru yang saya senaraikan sini akan dapat 2 per dengan ruang sampel, bilangan ruang sampel ada 12, maka jawapan dia ialah 2 per 12. Okey, yang tu ialah jawapan bagi soalan nombor 1 apabila kita senaraikan. Okey, juga kita boleh gunakan hukum pendarapan kebarangkalian. Okey, sini kita tengok pada kotak pertama. Saya tunjuk contoh sini. Kotak pertama ni. Okey, kotak pertama nak dapatkan huruf vokal kita ada 2 per dengan 4 kotak, 4 kad, maka akan dapat 2 per 4. Manakala untuk kotak L, nombor genap kita akan dapat 1 per 3 sebab ada satu saja nombor genap, ada 3 kad yang dalam tu, maka 1 per 3 kebarangkaliannya. Maka bila kita nak gunakan hukum pendarapan, PA darab dengan PB, bukan PA ya. Kita cari sini P vokal darab dengan P genap. Maka seperti yang saya buat dalam tulisan biru ni, 2 per 4 darab dengan 1 per 3. Maka jawapan dia akan dapat 2 per 12. Okey, sama dengan jawapan bila kita buat dalam bentuk menyeraikan. Jadi kita tak boleh guna kaedah yang guna formula ni, hukum pendarapan ni, sebabnya dia minta kita senaraikan kesudahan yang mungkin. Jadi bila kita nak selesaikan, kita mesti senaraikan dulu, mesti ikut gambar rejah pokok, senaraikan ruang sampel, kemudian barulah kita pilih berdasarkan huruf vokal dan juga nombor genap, memenuhi syarat yang diberi, barulah kita akan dapat kebarangkaliannya. Biji dadu adil, dia ada 4 mukaan, 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi kita kena baca soalan dengan keywordnya ialah 1, 2, 3, 4 dadu tu. Okey, dadu tu dilambung sebanyak 2 kali. Okey, jadi soalannya ialah kita kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin, barulah kita boleh hitungkan kebarangkalian dua-duanya ialah nombor ganjil. Okey, maksudnya kali pertama kita dapat nombor ganjil, kali kedua pun nombor ganjil. Di langkah pertama macam biasa kita kena senaraikan dulu ruang sampel bagi dadu yang dilambungkan sebanyak 2 kali, iaitu permukaan dia 1, 2, 3, 4. Biasanya dadu tu 1 hingga 6. Okey, jadi kita buat sama juga, kita kena buat dalam bentuk gambar rajah pokok. Jadi lambungan pertama 1, 2, 3, 4. Lambungan kedua. Okey, jadi dia akan dapat 1, 2, 3, 4 sebab dia tak berubah tu. 1 dia dapat, mungkin dia dapat 1, mungkin kedua mungkin akan dapat sama ada 1, 2, 3, 4. Jadi pokok dia akan dapat 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita pun kena senaraikan kesudahan. Okey, kesudahan dia sini akan dapat 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 2, 4. Okey, dan seterusnya kamu kena senaraikannya. Senaraikan sehinggalah akan dapat jawapan dia ialah
44. Menyiapkan gambar rajah pokok. Okey, kemudian kamu perlu tulis dia dalam bentuk ruang sampel seperti yang tertera pada skrin sekarang. Okey, jadi kamu akan tulis pada ruangan keseluruhan tadi 1, 1, 1, 2, 1, 3 sampailah ke 4, 4. Okey, seterusnya ialah bilangan ruang sampel ataupun bilangan keseluruhan yang mungkin daripada hasil yang dilambung apabila dadu tu dilambung sebanyak 2 kali. Okey, kemudian barulah kita boleh jawab dengan menuraikan keseluruhan yang mungkin. Kita dah senaraikan. Hitung kebarangkalian. Okey, kebarangkalian ialah dua-dua ganjil. Okey, jadi bila dua-dua ganjil maksudnya kita kena tengok sifat nombor ganjil ialah terdiri daripada nombor 1, nombor 3, nombor 5, nombor 7 dan seterusnya. Okey, jadi di sini nombor yang terlibat sebagai nombor ganjil dalam ruang sampel 1, 2, 3, 4 ni ialah nombor 1 dengan nombor 3 sahaja. 1 dan 3 sahaja. Okey, jadi sini kita perlu lihat nombor yang terdiri daripada dua-dua ganjil. Okey, 1, 1 kita boleh ambil sebab dua-dua ganjil. Okey, dua-dua ganjil. 1, 2 tak boleh, 1, 3 kita boleh ambil. 2, 1 tak boleh. Okey, 2, 3, 2, 4, 3, 1 kita boleh ambil. Okey, kemudian ada lagi nombor ganjil 3, 3. Ada lagi tak nombor ganjil? Oh, tak ada kan? Okey, jadi senarai nombor ganjil yang kita dapat daripada ruang sampel untuk menjawab soalan kedua-dua peristiwa itu ialah nombor ganjil. Okey, jadi yang kamu akan dapat sini ialah 1, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3. Okey, jadi sini senarainya sebenarnya kamu akan dapat 4 dengan ruang sampelnya ialah 16. Maka kebarangkalian mendapat kedua-dua ganjil ialah 4/16. Okey, ataupun kita juga boleh gunakan hukum penerapan kebarangkalian. Okey, katakan peristiwa yang pertama ataupun nombor ganjil lambungan pertama. Okey, ada 4 kan. Jadi sini ialah akan dapat lambungan pertama nombor ganjil ada 2 sini ni, maka dia akan dapat 2/4. Okey, kemudian ada lagi untuk lambungan kedua. Ni lambungan pertama ni. Ni lambungan kedua. Okey, lambungan kedua pun sama, dia akan dapat 2/4. Jadi untuk menghitung kebarangkalian dua-dua ganjil, maka kita akan dapat sini ialah 2/4 dengan 2/4. Maka bila kita nak gunakan hukum penerapan, kamu akan dapat sini ialah P. Kita tulis sini ya. Kita tulis sini P ganjil darab P ganjil. Okey, dua-dua ganjil ni. Jadi yang pertama 2/4 darab dengan 2/4. Maka bila kita tekan kalkulator, jawapan dia akan dapat 4/16 ataupun 2/8. Okey, selesai soalan nombor 2. Terakhir pada hari ini iaitu soalan yang ketiga. Okey, daripada keyword soalan ni ialah kebarangkalian. Diberi kebarangkalian hujan bulan Mei ialah 0.45 pada bulan Mei. Okey, jadi gunung X tu mengalami hujan 2 hari berturut-turut. Okey, jadi bila 2 hari berturut-turut, maka kita kena hitungkan kebarangkalian dia arahnya. Jadi sini, okey, jadi untuk dalam bulan Mei kita kena buat 2 kali. Maksudnya sini ialah 0.45 pada hari yang pertama darab dengan 0.45 pada hari yang kedua, maka jawapannya akan dapat 0.2025. Okey, yang ni ialah soalan nombor 3. Selesai pada perbincangan soalan pada hari ini. Jangan lupa tekan butang subscribe
cek channel Cikgu Buku Teks. Cuba try.